perkongsian ilmu secara live di Webex dan juga di Facebook Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan ini. Okey, yang dihormati Encik Hairul Azmi selaku penyelaras program-program online fakulti, dekan, timbalan dekan dan juga semua para tetamu dan juga undangan dari pelbagai jabatan dan juga PTJ yang turut serta untuk mendapatkan sedikit manfaat dan juga dapat kita menggunakan pengetahuan yang diberikan untuk apa sahaja aktiviti-aktiviti yang akan datang. Tak dilupakan juga kami mengalu-alukan dan menghargai tuan penceramah kita pada petang ini iaitu Saudara Yusof dari Akademi Bahasa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ataupun lebih dikenali sebagai Din Air Batu. Pagi ni ataupun petang ni beliau akan membawakan satu tajuk yang sangat menarik bagi mereka yang mempunyai hobi ataupun minat dalam bidang memancing ikan dan tajuk yang begitu sesuai untuk difikirkan iaitu memancing satu terapi minda. Yang mana aktiviti memancing ini merupakan satu aktiviti yang ada orang kata aktiviti ni kotor, ada orang kata aktiviti ni hanyir. Setengah manusia mungkin melihatnya dari skop hasil dapatan ataupun zahirnya saja. Tapi dari segi spiritualnya mungkin ia lebih memberikan kesan yang begitu baik dari sudut emosi, dari sudut kawalan fikiran, minda dan sebagainya. Kerana saudara Din yang begitu agak berpengalaman dalam bidang memancing, pernah juga sepasukan dengan saya beberapa kali dan mungkin malam ni juga lagi akan sepasukan dengan beliau untuk meneruskan cabaran memancing ini. Jadi tanpa melengahkan masa, tanpa memanjangkan bicara, majlis berbesar hati mempersilakan saudara Din Air Batu untuk berkongsi ilmunya memancing satu terapi minda. Silakan saudara Zainuddin. Suara tak dengar. Suara tak dengar, Cik Din. Okey. Suara dengar. Baik, Okey, kami. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat pancing saya, Cik Jais, selaku pengacara majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dihormati dekan, barisan kepimpinan fakulti, staf-staf akademik, staf PPP, rakan-rakan sahabat-sahabat pancing, semua serta semua audiens yang ada dalam talian Webex ni ataupun sedang mengikuti siaran melalui FB Live. Baik, saya sharekan slide saya sekejap ya. Baik, jika kita lihat dari tajuk petang ini, memancing satu terapi minda. Baik, di sini saya boleh nyatakan bahawa tajuk ini boleh menjadi dua dimensi, di mana satunya adalah kenyataan di mana pemancing mesti bertuju bahawa memancing adalah satu terapi. Tapi kepada orang yang tak minat mancing ataupun yang tak suka pasangan dia pergi mancing, dia akan jadi satu pertanyaan atau soalan. Betul ke memancing satu terapi minda? Jadi saya sebenarnya bukanlah pakar dalam bidang mancing ni, tapi saya telah diberi peluang oleh pihak fakulti. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak fakulti untuk memberi sedikit pencerahan mengenai aktiviti memancing ini. Jadi saya buka tajuk ini secara terbuka. Jadi saya untuk raikan semua audiens yang ada pada petang ini. Jadi saya tidak secara teknikal bercerita pasal memancing, tapi saya akan kaitkan memancing ini dengan terapi minda. Bagaimana ia ada hubung kaitnya. Baik. Slide tak jalan. Okay, petang ini saya akan cover untuk beberapa topik dalam tajuk ini. Mana saya akan bagi pada 4 topik dan kesimpulan pada tajuk kita pada petang ini. Jadi saya teruskan dengan memancing.
Okey, kamus pelajar edisi kedua telah menyatakan bahawa memancing ini adalah aktiviti menangkap ikan menggunakan pancing atau setengah tempat orang panggil mengail. Di mengail ni biasanya di tali air, kampung-kampung, sawah. Sebenarnya dia satu aktiviti rekreasi, boleh juga dijadikan santai sama keluarga, hobi, dan memancing ini juga salah satu aktiviti sukan. Kita ada pertandingan sukan memancing. Kalau dulu pernah dengar dulu GP Joran, setiap ada rally, setiap lokasi tu ada uh, hadiah yang ditawarkan untuk memancing-memancing ni. Dan memancing juga adalah terapi bagi pemancing-pemancing ni lah. Dan dia tidak terhad kepada kanak-kanak saja, dewasa pun boleh memancing. Ada yang dah bersara, dah tak ada aktiviti nak buat apa pun, baru boleh memancing pun ada juga. Jadi Dr. Fadler dan Dr. Ditton ni adalah bapa motivasi pemancing, di mana telah menyatakan bahawa memancing ini adalah untuk mendapatkan rekreasi. Apa itu rekreasi? Ialah ketenangan, menikmati alam sekitar, bersosial. Bersosial maksudnya bersama dengan pemancing-pemancing lah. Jadi berjumpa kawan-kawan baru. Jadi sambil-sambil tu keluar dengan kawan-kawan. Dan sebenarnya mancing ini adalah untuk pergi mendapatkan rekreasi. Dan bonus itu adalah ikan. Di mana ikan ini menjadi satu target untuk dapat, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah rekreasi tu. Yang dunia ketenangan, yang tadi itulah 3 elemen yang utama tu. Jadi Dr. Ditton ni telah buat kajian dalam pada tahun 1994 dan mengatakan bahawa ia juga dapat mengurangkan stres, depresi, obesiti dan secara saintifiknya dia telah dilakukan oleh California State Park pada 2005 dan kajian ini telah dijalankan oleh American Fisheries Society. Kajian ini dijalankan secara kepada pemancing di Amerika. Baik, ini adalah contoh aktiviti memancing yang daripada kanak-kanak. Bawah tu, yang sebelah kiri adalah mungkin dah baru bersara, dah mancing. Yang sebelah atas kanan tu adalah sukan memancing. Joran tu dah macam galah tu, panjang-panjang macam tu. Joran pantai. Yang bawah tu santai bersama keluarga, mancing. Okey, asas memancing. Memancing ini memerlukan peralatan yang sesuai. Dimana tadi daripada joran, mata kail, mesin, sauk. Pakaian juga perlu sesuai dengan memancing. Tak bolehlah pakai kemeja pergi memancing. Nanti apa pula orang cakap lah. Tak kena dengan situasi lah. Dan teknik-teknik memancing juga ada pelbagai. Ada memancing bottom, sir dasar, pelampung, casting, popper, jigging. Macam-macam lagi. Layang. Jenis-jenis ini pemancing-pemancing tegar memang tahu. Dan dia ada set khas untuk pergi ke teknik-teknik ini. Lokasi juga berbeza-beza mengikut spesies ikan yang dicari. Di mana dia boleh pergi tali air, pantai, sungai. Spesies ikan sebenarnya menjadi pemberat untuk kita pergi memancing. Kita pilih lokasi mana nak pergi. Contoh kita cari ikan haruan, kita akan pergi tali air. Kita akan guna teknik casting secara guna umpan tiruan. Kalau pergi cari ikan siakap mungkin tempat lain guna udang. Jadi dia berbeza-beza. Secara saintifiknya, secara spesifikasinya, spesies ikan ni memberikan weightage pemberat dengan teknik yang akan digunakan. Okey, ini contoh pemancing ni akal-akan saya. Yang seorang ni yang sebelah kiri tu bawa balik itu. Gambar mancing di Kongkong, Sungai Kongkong. Yang sebelah kanan tu gambar-gambar kawan-kawan saya juga. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada faedah memancing ni? Baik, pertamanya jika seseorang itu adalah pemancing memang mendapatkan untuk sumber pendapatan, ia digunakan untuk menyara keluarga. Jadi memancing ini satu aktiviti yang jadi rutin wajib pada dia lah. Sebab dengan cara itu dia dapat sara keluarganya. Kemudian kita dapat lepaskan tekanan, mungkin penat kerja, banyak kerja, stres kan. Jadi selain itu dia juga menjadi kerjaya field tester.
Di mana ada rakan-rakan saya yang terdiri daripada field tester, maksudnya bila ada suatu company ni nak keluarkan produk, sebab produk biasanya pengeluar ni daripada luar negara. Jadi dia tak tahu spesies ikan kita macam mana, persekitaran kita macam mana. Jadi dia perlukan orang tempatan untuk menguji dulu barang tersebut. Bila ada R&D, komen daripada field tester ni, barulah company akan buat penambahbaikan dan baru dia jual produk tu. Jadi produk tu bukan simply buat dan jual. Dia tadi tak sesuai untuk keadaan semasa, sebab setiap lokasi, setiap spesies ikan berbeza mengikut lokasi dan persekitaran. Selain itu dia juga dapat menambahkan kenalan lah. Sebab networking, sebab kita jumpa kawan-kawan baru, jumpa pemancing-pemancing baru. Mungkin pemancing tu lebih lama daripada kita, lebih berpengalaman dan lebih pengetahuan. Jadi tak salah rasanya kita berkawan dengan dia, kita dapat ilmu baru. Jadi kita dapat cara memancing dengan tips-tips yang jika kita nak belajar mungkin ambil masa. Tapi bila kita berkongsi dengan pakar-pakar ni, sekejap kita boleh dapat. Dan dia lebih praktikal berbanding kita baca buku, mungkin kita tengok YouTube, banyak orang tengok YouTube kan. Jadi dia lebih mudah lah untuk kita belajar. Selain itu kita juga dapat meningkatkan kesabaran. Memancing ni perlukan kesabaran yang tinggi sebenarnya tuan-tuan. Sebab tak semestinya kita memancing tu kita dapat ikan. Kadang-kadang kita pergi memancing tu balik kosong kan. Tak ada ikan pun. Mungkin salah teknik, tak kena cuaca, tak kena umpan. Macam-macam sebenarnya. Benda-benda tu adalah mungkin dia untuk menguji kita lah sebenarnya pergi memancing ni. Jadi di samping kita menguji kita punya kesabaran ni, kita juga dapat meningkatkan kita punya kemahiran dari segi cara baling, cara nak potong umpan, nak sangkut umpan, ikat mata kail, macam-macam sebenarnya. Konsentrasi juga kita dapat tingkatkan ni, di mana kita dapat belajar untuk memahami bagaimana spesies ikan ni hidup, macam mana cara dia makan, macam mana cara dia mengejar umpan. Sebab dia berbeza-beza mengikut spesies ikan. Selain itu kita dapat juga kesihatan fizikal dan jasmani lah. Sebab macam ni biasanya taklah duduk setempat, kita perlu terutama kalau kita pergi casting lah, kalau kita pergi kolam ke atau pergi boat. Mungkin boat mungkin duduk lah, tapi kita kadang tak duduk juga, kita berdiri kan. Sebab perlu berdiri untuk memancing ya. Selain itu kita balik pada konsep syukur dan redha lah. Maksudnya jika ada ikan itu rezeki, jika tak ada ikan itu juga rezeki. Mungkin tak dapat ikan tu juga rezeki. Dapat balik dengan selamat, dapat jumpa kawan-kawan kan. Jadi semua kena redha lah baliknya. Baik, seterusnya langkah-langkah keselamatan yang perlu kita titik beratkan juga semasa pergi memancing tuan-tuan. Sebab memancing ni dia memang aktiviti fizikal, tapi jika kita pergi bersendirian di kawasan-kawasan berisiko seperti sungai, laut, kan kawasan semak, kita tak tahu apa yang ada di situ. Jadi lebih elok kalau kita pergi berkawan. Jadi maksudnya ada tempat untuk kita minta bantuan. Pakaian juga perlu sesuai. Kita tak boleh sembrono pakai kasut kerja pergi memancing, tak sesuai tuan-tuan. Nanti mungkin licin kan. Kawasan-kawasan biasa macam ni kawasan basah. Dia tak sesuai. Okey, bagi yang naik boat perlu pakai jaket keselamatan. Sebabnya elemen utama sebab untuk menjaga kita punya keselamatan, sebab kita tahu apa yang akan jadi di laut nanti tu. Kemudian kita perlu maklumkan kepada ahli keluarga, waris-waris terdekat bahawa kita nak pergi mancing. Okay, sekian-sekian tempat, kita naik apa, pergi dengan siapa, kita pergi tahu sebab ini penting. Selain untuk pergi pemakluman tadi, kita juga perlu semak cuaca dulu Macam sekarang pun dah banyak info kita boleh dapat secara online. Contohnya cuaca kita boleh tengok dalam Jabatan Meteorologi, semak cuaca bila kita punya trip lagi mancing, apa cuacanya, apa paras airnya, kita boleh tengok. Sebab ini penting tuan-tuan sebab baru-baru ini kan berlaku tragedi bot karam di
apa? Dibacok 12 orang selamat, 8 orang meninggal kan. Jadi maksudnya benda ni perlu di uh, ambil berat lah keselamatan ni. Kemudian first aid jangan lupa bawa seperti Panadol, ubat-ubat yang basic ya. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi kita bersedialah. Survival kit pun perlu ada seperti lampu suluh, parang, pisau, mancis, tali dan sebagainya lah. Kemudian kita juga perlu ada bekalan makanan. At least untuk 1 hari ataupun setengah hari. Mengelakkan berlaku dehidrasi, kurang air apa kan. Jadi kita perlu ada untuk bekalan tersebut. Ini checklist kalau nak pergi memancing lah. Contoh ni boat kan. Perlu ada safety jacket, minyak, pelampung, apa wicik apa semua tu. Okey, kita masuk pada terapi minda tuan-tuan. Terapi ni maksudnya adalah rawatan atau pemulihan tanpa ubat ataupun prosedur perubatan. Di mana dia cuma memerlukan secara physically psikologi ya. Maksudnya kita secara, kalau terapi minda ni kita adalah secara apa? Secara apa? Maksud. Okey, baik-baik. Berbalik kepada terapi minda ni. Minda adalah akal fikiran dan pandangan atau kesedaran. Di mana minda ini adalah akal yang akan membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Sebab Rasulullah pernah bersabda bahawa terdapat 4 macam benda berharga pada manusia. Yang membezakan makhluk dengan manusia ni ialah iaitu malu, amal, agama dan akal. Jadi akal ini adalah sangat penting bagi setiap manusia untuk dijaga. Kerana akal atau minda yang lemah boleh mendatangkan banyak masalah kepada diri individu tersebut. Mungkin akan berlaku depresi, rasa marah, risau, tidak tenang. Dan sebab itulah wujudnya istilah terapi minda ni. Sebab tekanan perasaan ni tuan-tuan, kalau tidak dijaga, dia akan jadi mendatangkan banyak kesan-kesan yang negatif. Seperti menjadi murung, panas baran, cepat marah, gelisah, anxiety, tak selesa, takut, dan hilang keyakinan diri, hilang fokus dan sebagainya tuan-tuan. Jadi selain itu, memancing ini juga sebagai terapi kesihatan. Ini disahkan oleh Doktor Perubatan Dr. Khairul Idham Zulkifli dalam artikel dalam Berita Harian 2017. Beliau adalah seorang pegawai perubatan di Jabatan Ortopedik HKL. Kerana doktor ni kerjanya sangat sibuk sebab jarang dapat untuk cuti, jangan cuti dan berehat, ada je on call. Jadi bila dapat pergi mancing ni, dia rasa dia dapat lupakan semua tegangan ataupun stres kerja ya. Jadi macam ni dia kata, Dr. Idham kata dia boleh mengurangkan risiko ketegangan mental dan darah tinggi. Ni kerana memancing memerlukan suasana yang tenang dan happy untuk dilaksanakan. Selain itu dia juga dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Seperti juga kajian terjalankan oleh California State Park tadi. Baik, ini adalah about mindset. Bagaimana kita menerima suatu perkara itu tuan-tuan. Kalau kita positif, mungkin kita jadi orang yang tengah tu. Kita terima, kita walaupun ia hujan, tapi kita seronok. Mungkin sebab pagi tu tak sempat mandi, jadi dia kena hujan, okey lah. Jadi dia boleh balik terus mandi. Mungkin yang sebelah kiri atau sebelah kanan tu mungkin ada plan lain, nak pergi berjoging ke petang, dah cancel plan. Jadi terpaksa lah. Tak dapat menerima. Jadi bila kita dapat terima dengan berlapang dada dan positif, insya-Allah kita akan lebih tenang, lebih ceria. Macam ni tuan-tuan. Ini iklan daripada majalah Umpan. Memancing sambil duduk atas kerusi malas di
dalam sungai. Agak-agak macam ni kalau macam ni stres tak? Kan? Sambil tengok ikan. Bukan tengok ikan lah maksudnya. Sambil dengar deruan air. Duduk tenang sorang-sorang. Kan? Pergi memancing. Ada ikan, lagi lah. Itu jadi bonus untuk apa? Sebab bila kita memancing ni, di saat kita strike tu, kena ikan tu, kita akan rasa terkejut lah. Terkejut, shock. Macam kena karen tu lah. Jadi istilahnya orang panggil kena karen lah. Jadi rasa nak dapat lagi tu memang tinggi lah bila dia dapat ikan tu. Nah ini pun contoh untuk rakan-rakan memancing saya. Orang lain memancing baring di rumah, baring atau tilam peluk bantal. Kawan saya baring atas bot, peluk ikan. Tidakkah itu terapi minda? Sebelah kanan tu, cakap dengan ikan. Sorang-sorang cakap dengan ikan. Kan? Itu terapi pada mereka. Mereka pergi mancing, inilah keseronokan yang dia dapat. Kepuasan pada dia untuk dapat ikan, pergi mancing, jumpa kawan-kawan. Rekreasi tadi lah. Okey. Saya rasa ramai yang bagi saya yang tidak minat memancing ataupun yang tidak suka pasangan dia pergi mancing, rasa setuju dengan statement ni. Mancing ni adalah aktiviti membazir. Tapi jika dilihat tuan-tuan apa? Mancing ni sebenarnya ada tujuan lah, bukannya kita pergi suka-suka memancing, bukan suka-suka untuk keluar kan. Mungkin sesi akan datang kita akan berkongsi dengan rakan saya ni. Ni dia dah tahap tinggi tuan. Macam saya ni masih pergi memancing, kita guna joran, kita guna umpan. Kawan saya tak, dia selam, dia tangkap ikan tuan. Ini gambar dia. Jadi mungkin next session dia boleh kongsikan lah cara-cara untuk tangkap ikan. Menangkap ikan lah, bukan memancing, menangkap ikan. Baik, jadi kita transformkan statement tadi kepada statement yang positif. Jadi sebenarnya mancing ni aktiviti yang sihat. Di mana kita perlu bijak untuk menguruskan masa, tenaga, wang ringgit. Sebab jika kita salah urus, mungkin berlaku macam konflik lah. Kalau macam masa mungkin setiap hari lagi mancing, penat juga tuan-tuan. Mungkin family pun tak sukalah kan. Jadi duit pun habis, tenaga pun penat, tak cukup rehat. Selain itu kita juga perlu bijak pilih keutamaan lah, priority. Sama ada pergi apa? Pilih keluarga dulu ataupun beri keutamaan pada family, selesaikan masalah-masalah ataupun urusan keluarga dulu. Kemudian barulah pergi mancing. Barulah happy. Bini pun tak marah. Selain itu kita perlu juga tingkatkan produktiviti. Janganlah pergi mancing tapi pergi kerja malas. Kerja tak nak buat. Itu pun tak betul juga. Jadi kita perlu balance lah benda tu. Jadi janganlah tunjuk sangat kita tak boleh ni. Kesihatan pun jaga kan. Toleransi ni kita penting lah sebab kita perlu untuk jaga keharmonian. Dalam contoh, terutama dalam rumah tangga lah. Macam saya pun kena jaga untuk keharmonian ni sebab pasangan berkeluarga ni biasanya lebih-lebih kalau ada anak kecil lah. Macam saya pun ada anak kecil lagi. Jadi saya terpaksa tolerate dengan isteri saya. Okay, sekian-sekian bulan saya nak pergi mancing. Okay, kata selesai semua urusan keluarga selesai, family selesai, okay, pergilah. Dia pun tak ada masalah. Jadi masyarakat yang apa-apa ataupun yang tidak suka orang pergi mancing ni kita kena saling menghormati lah. Jadi lebih harmoni dan lebih menjaga dalam kehidupan kita ni. Jadi kesimpulan daripada aktiviti memancing dengan terapi minda ni, saya nak simpulkan sikit ni, di mana penemuan ni saya jumpa daripada segi artikel ataupun pemerhatian dalam sepanjang saya pergi mancing ataupun perkongsian rakan-rakan, di mana terdapat hubungan yang positif atau signifikan daripada memancing dengan terapi minda, di mana memang ada hubung kaitnya. Jadi
pemancing-mancing ni memang akan rasa terapi. Bila pergi mancing ni memang akan rasa seronok atau release daripada masalah-masalah, daripada tekanan kerja kan. Mungkin beban hutang mungkin tak boleh bayar, tapi dia dapat kurangkan sikit tekanan tu, dan mungkin dia ada bila pergi mancing tu jumpa kawan-kawan, jumpa kenalan baru, dan dia boleh berbincang, mungkin ada jumpa jalan untuk selesaikan hutang-hutang dia. Jadi ada banyak banyak faedah lah maksudnya sebenarnya. Jadi cadangan saya untuk tajuk ini, saya mencadangkan bahawa boleh dijalankan kajian untuk masyarakat tempatan, sebab saya tak jumpa lagi artikel ataupun kajian yang dijalankan di Malaysia ataupun di Malaysia, sebab banyak kajian ni pada barat, dan mungkin dia juga dapat membantu untuk industri pemancing, sebab banyak company-company yang keluar barang-barang mancing ni pada luar negara. Jadi mungkin kalau kita boleh buat kajian ni, kita boleh develop, mungkin kita boleh jana untuk ekonomi kita sendirilah. Dan seterusnya, take home message daripada saya, untuk mancing-mancing ni kita kena perlu bijak untuk menguruskan keutamaan dari segi family, dari segi kerja. Kita perlu ambil berat benda tu dan perlu uruskan dengan baik, sebaiknya lah, jangan ada konflik. Kerana kita nak pergi mancing je, kerja tak nak buat. Kerana mancing je, tinggalkan family. Jadi tak harmoni lah tuan-tuan. Kita juga perlu bertoleransi. Toleransi ni bukan setakat dengan ahli keluarga, dengan jiran-jiran, masyarakat setempat. Kadang dengan pemancing sebelah-sebelah pun kena bagi tahu juga tuan-tuan. Kadang kita mancing di kolam ramai orang kan, kadang-kadang tali bersilang-silang. Kena adalah budi bahasa sikit lah. Bila sangkut tu bagi tahu, minta maaf kan. Dan seterusnya, yang ketiga yang ni adalah keutamaan keselamatan. Di mana keselamatan ni sangat penting dari segi keselamatan untuk ni lah, kena alert dengan keadaan semasa. Contohnya kalau macam musim hujan, musim ataupun kawasan yang berisiko, kena alert selalu dengan kawan-kawan selalu. Dan menjaga kebersihan. Janganlah sampah tu dibuang merata-rata. Kalau pergi mancing di sungai-sungai ke tu, sampah tu kumpul dan bawa balik lah. Kalau boleh bawa balik, kalau tak ni pun kumpul satu tempat dan nanti buang di tempat yang disediakan lah. Jadi next time kita pergi mancing, tak adalah sampah-sampah tertinggal di situ, hanyut-hanyut. Dan jadi bila ada sampah-sampah ni, ekosistem tu pun tak cantik, sebab nanti ikan akan mati, tak dapat hidup dengan baik kan. Jadi dia mengganggu sebenarnya kalau ekosistem kita terbantut. Jadi kebersihan tu lah. Jadi saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada petang ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan semula kepada Encik Jais. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Dick yang telah pun sedikit sebanyak berkongsi pengetahuan, berkongsi maklumat berkaitan dengan hobi memancing ini. Merupakan satu yang mana apabila kita memilih salah satu hobi ataupun aktiviti berrekreasi ini, memancing salah satunya, ia bukan sahaja dengan matlamat untuk mendapat ikan ataupun mendapatkan hasil tangkapan. Jadi antara faedah-faedah yang telah pun diterangkan, kita boleh mendapat kawan-kawan baru, kita boleh belajar berkaitan dengan alam sekitar dan juga habitat-habitat di luar sana. Dan apa yang lebih penting, ia dapat mengurangkan rasa stres dalam kita bekerja, mengurangkan rasa tension dan sebagainya. Dan ini jelas memberikan satu impak yang positif ke dalam jiwa kita. Namun begitu kata orang, dalam aktiviti memancing itu, antara ayat-ayat yang biasa kita dengar, kumpau, rentung, itu adalah perkara biasa. Apapun yang paling penting, memancing itu dapat memberikan kita satu ketenangan, terapi minda. Dan mungkin malam ni Cik Din dan juga rakan-rakan lain dalam grup nak turun memancing, kata nak mencarikan cupaya yang gampang tadi. Mungkin saya juga akan turut serta insyaAllah.
macam Amri Last Rockers juga dah WhatsApp untuk sama-sama. Jadi bukanlah mencari tangkapan sebenarnya. Hubungan silaturahim sesama rakan-rakan yang menjadi apa-apa juga grup, bukan saja memancing dalam aktiviti-aktiviti ini, sama ada memanjat gunung dan apa saja aktiviti. Ia sebenarnya lebih memberikan kita check and balance kepada minda dan juga fizikal kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Dan terima kasih atas penyertaan semua. Seramai hampir 70 lebih orang berada di live FB dan seramai kurang lebih 61 orang berada di Webex, hanya secara di Webex. Namun begitu, tahniah sekali lagi kepada Encik Zainuddin atas perkongsian yang bermanfaat ini. Apapun dalam memancing, kata orang, biar tinggal kawan, jangan tinggal umpan. Kalau kawan tinggal, dia boleh datang sendiri. Tapi kalau umpan yang tertinggal, duduk menunglah di mana-mana. Jadi Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Rakan-rakan yang turut lihat, ingin maklumat lanjut, boleh hubungi Encik Zainuddin di Facebook beliau Din Air Batu. Jadi semoga ditemukan di lain masa dan ketiga. Siap-siap jaga diri, siap-siap ikat mata kail dan juga perambut. Kita jumpa malam insya-Allah. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Cik Din. Terima kasih semua. Baik, Assalamualaikum. Selamat tahun baru.